Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min Majmu'ah Thaniyah. Ismi Muhammad Faiz bin Isa Sono. Wa Sadiqi Ismi Muhammad Afiq bin Jais. sanuqaddimu lakum anil mawdu' hukum taklifi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan mulakan pembentangan dengan ta'rif hukum taklifi. Al-hukmu at-taklifi wa huwa ma ya'tadi talabul fi'li aw al-kaffu anhu aw at-tahyir bainal fi'li wa at-taraki. Wa sumya taklifiyan li'annahu yatadamnu at-takallif bi fi'li aw taraki fi'li aw at-tahyir bainahuma. Maksud hukum taklifi di sini ialah, secara mudahnya, ialah hukum yang mengandungi perintah, larangan atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf untuk berbuat sesuatu atau meninggalkannya. Hukmu taklifi tanqasimu ila khamsatun hukmu wa huwa al-ijab wa an-nadbu wa at-tahrim wal karahah wal ibahah. Hukum taklifi ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu al-ijab, an-nadbu, at-tahrim, al-karahah dan al-ibahah. Al-ijab huwa talabu fi'li in kana jazmu, iaitu ijab ini ialah tuntutan syarak ke atas mukallaf supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan pasti. Wa an-nadbu huwa talabu fi'li ghairu jazmu, iaitu nadbu ini ialah tuntutan syarak ke atas mukallaf supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan tidak pasti. Wa at-tahrim huwa talabul kaffi in kana jazmu, iaitu at-tahrim ini ialah tuntutan syarak supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan pasti. Wa al-karaha huwa talabu kaffi in kana jazmu, iaitu karahah ini ialah tuntutan syarak supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan tidak pasti. Wal ibaha al-khutbah ala wajhi at-tahyir, iaitu ibahah ini ialah tuntutan syarak yang mengandungi pilihan kepada mukallaf sama ada untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Hukum yang pertama ialah al-ijab ataupun al-wajib. Ta'rif fil lughah as-saqat wa istilahan huwa ma talabu syari' min al-mukallaf fi'lihi ala wajhi al-luzum bihaisu yazummu tarikuhu wa ma'a al-dhammu al-iqab wa yamdahu fa'iluhu wa ma'a al-madhu as-sawab. Secara umumnya, wajib bermaksud tuntutan syarak ke atas perbuatan mukallaf dengan tuntutan pasti, di mana dikeji apabila meninggalkannya, disertai bersama akibat, dan dipuji apabila melakukannya dan disertakan bersama pahala. Seterusnya, hukmu al-wajib. Yusabu fa'iluhu wa yu'akibu tarikuhu wa yakfiru min ankarahu iza sabit bidalil qat'i. Maksudnya, hukum wajib, iaitu mendapat pahala apabila melakukannya, mendapat akibat atau dosa apabila meninggalkannya, dan boleh jatuh kafir jika mengingkari apabila telah sabit dengan dalil qat'i, yang mana dalil qat'i ini ialah Al-Quran dan sebagainya. Yang seterusnya ialah sighul al-wajib, iaitu sighul ini untuk lebih mudah ialah bagaimana untuk kita ingin mengetahui sesuatu hukum tersebut wajib ataupun bukan melalui dalil-dalil. Untuk wajib ini terdapat 3 cara, iaitu yang pertama ialah sighul amar, iaitu fi'il amar, ayat yang berbentuk perbuatan suruhan. Mislu wa aqimus solah, iaitu sebagai contoh aqimu as-solah. Aqimu itu ialah ayat suruhan yang bermaksud dirikanlah solat. Yang kedua ialah alfazu mawdu'at fil lughah lil ijab wal ilzam, iaitu lafaz fi'il yang menunjukkan perbuatan wajib. Mislu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Sebagai contoh, ayat Al-Quran ini kutiba di sini bermaksud diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa.
ketiga ialah al-wa'id ala-tara', iaitu secara mudahnya semua bentuk suruhan yang tiada hubung kait dengan hukum lain. Mislu وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا فَالْآيَةُ تُوجِبُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ayat ini menunjukkan kewajipan kita beriman kepada Allah dan Rasul. Seterusnya, taksimat al-wajib, iaitu wajib ini terbahagi kepada 4 kategori, iaitu yang pertama bi'tibar waqatil ada, iaitu ditinjau daripada waktu menunaikannya. Yang terbahagi kepada 2, iaitu wajib mutlak dan wajib muqayyad. Kemudian wajib muqayyad pula terbahagi kepada 2 juga, iaitu wajib muwassah dan wajib mudayyad. Yang kedua ialah bi'tibar takdiruhu wa adama takdiruhu, iaitu ditinjau dari kadarnya dan terbahagi kepada 2, iaitu wajib muhaddad dan wajib ghairu muhaddad. Yang ketiga ialah bi'tibar taqyin al-mutallaq wa adamu ta'yinihi, iaitu ditinjau daripada cara menunaikannya dan terbahagi kepada 2, iaitu wajib muayyin dan wajib muhayyar. Yang terakhir ialah bi'tibar min yaqumu bih, iaitu ditinjau daripada siapa yang menunaikannya dan terbahagi kepada wajib aini dan wajib kafai. Secara terperinci, al-wajib bi'tibar waqti ada'ih, iaitu wajib dari sudut masa. Yang pertama, al-wajib mutlak, huwa ma talab syari' fi'lihi duna an yakidu ada'ih biwaqti ma'in, yang bermaksud tuntutan wajib yang tak ditetapkan waktu tertentu, boleh ditunaikan pada bila-bila masa sahaja. فالمكلف أن يفعله في أي وقت شاء لكن ينبغي للمكلف المبادرة في فعله. Maksudnya, seseorang itu boleh melakukan pada bila-bila masa sahaja, tetapi mereka mesti menyegerakan perbuatan itu. Mislu al-kafarah al-wajibah fil yamin. Sebagai contoh, kafarah yamin adalah wajib ke atas orang yang memungkiri sumpahnya. Maksudnya, mereka boleh membuat kafarah ini pada bila-bila masa, tetapi mesti menyegerakannya tanpa melengah-lengahkannya. Yang kedua, al-wajib al-muqayyad, huwa ma talab syari' fi'luhu wa aini li'adaihi waqta muhaddad, itu tuntutan wajib yang ditetapkan waktu tertentu untuk menunaikannya. Secara ringkasnya, terdapat had waktu. Mislu solatul khamsah wa saumu Ramadan. Sebagai contoh, solat 5 waktu dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wajib muqayyad ini pula terbahagi kepada 2, iaitu al-wajib al-mudayyak dan al-wajib al-muwassa. Wajib mudayyak huwa an yakunu waqti al-wajib muqaddar biqadar al-fi'li, iaitu tuntutan wajib yang ditetapkan dengan tempoh waktu yang terbatas. Mislu al-yawma bin nisah lis-shaum, iaitu contoh puasa bulan Ramadan. Yang seterusnya ialah al-wajib al-muwassa, huwa an yakunu waqtu al-wajib aksar min waqtu fi'lihi, iaitu tuntutan wajib yang ditetapkan dengan waktu yang luas. Mislu ka'awqatu as-saluh, inna as-salatu tujibu biawwalin al-waqtu wujuban mawsi'an ila akhir al-waqtu. Sebagai contoh, solat, iaitu terdapat waktu yang panjang untuk menunaikannya, iaitu daripada awal waktu sehinggalah akhir waktu. Thumma bi'tibar taqdiruhu wa adamu taqdiruhu. Yang seterusnya ialah wajib daripada sudut kadar. Yang pertama ialah al-wajib al-muhaddad, huwa ma'ain asy-syari' minhu muqaddar muhaddad, iaitu wajib yang ditentukan kadarnya. Mislu kamuqaddir az-zakah wa diyat wa adad ar-raka'ah fi as-salah, iaitu sebagai contoh zakat, bayar diat
dan bilangan rakaat solat. Yang kedua, al-wajib ghairul muhaddad. Huwa al-wajib allazi lam yuhaddadu lahu asy-syari' bimuqaddar. Itu wajib yang tidak ditentukan kadarnya oleh syarak. Mislu kal infaq fi sabilillah. Sebagai contoh, sedekah. Seterusnya ialah bi'iktibar ta'yin al-matlub wa adamu ta'yinihi, iaitu wajib dari sudut perkara. Terbahagi kepada dua, iaitu al-wajib al-mu'ayyin dan al-wajib al-mukhayyar. Al-wajib al-mu'ayyin huwa ma talabu syari' bi'ainihi min ghairi tahyir lil mukallaf baina umur mukhtalifah. Maksudnya, sesuatu perkara yang telah ditentukan supaya melaksanakannya tanpa ada pilihan, melainkan dengan melaksanakan perkara yang ditentukan itu. Mislu as-salah was-siyam. Sebagai contoh, puasa dan solat 5 waktu. Yang kedua ialah al-wajib al-mukhayyar. Huwa ma talabuhu asy-syari' la bi'ainihi walakin dimna umur ma'lumah walil mukallaf an yahtar wahidan minha liadai hazal wajib. Yang bermaksud perkara yang dituntut oleh syarak supaya dilaksanakan dengan memilih salah satu daripadanya. Mislu kafaratul yamin fa inna Allah ta'ala aujaba ala min hanasi fi yaminihi an ya'ti biwahidin min umuri salasah. It'am ashru masakin aw kasutuhum aw atki rukbah fafihi tahyir lil mukallaf. Sebagai contoh kafarah yamin, iaitu orang yang tidak menepati sumpahnya wajib membayar satu daripada 3 pilihan, iaitu yang pertama memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang hamba. Jika tidak mampu melakukan satu daripada 3 pilihan di atas, maka dia hendaklah berpuasa sebanyak 3 hari. Yang seterusnya ialah bi'iktibar al-mutallibin bi'adaihi, iaitu dari sudut orang yang menunaikannya. Yang pertama ialah al-wajib al-aini. Ma talabu syari' husuluhu min kulli wahidin minal mukallifin fala tabra'a zimmatul mukallaf minhu illa bi'adaihi wala ya'ni anhu qiyamun ghairihi bihi. Yang bermaksud kewajipan yang diwajibkan terhadap setiap individu yang mukallaf. Mislu as-salah was-siyam wal-wafa'i bil-uqud. Sebagai contoh, solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, zakat dan belajar Al-Quran. Yang kedua ialah al-wajib kafai. Huwa ma talabu syari' husuluhu min jama'a al-mukallifin la min kulli farid. Iza fa'lihi al-ba'du saqat an al-bakin wa iza lam yakum bihi ahadun asummu jami'ul qadirin. Yang bermaksud kewajipan yang dikenakan terhadap seluruh mukallaf, di mana seandainya ada di antara mereka yang telah melaksanakannya, maka mukallaf yang lain terlepas dari tanggungjawab tersebut. Mislu solatut jenazah. Hukum yang seterusnya ialah al-mandub. Ta'rif fi lughah ad-du'a ila al-amru al-muhim wal mandub al-mad'u ilaih. Fi istilahan huwa ma talabu syari' fi'luhu min ghairi ilzam bihaisu yumdahu fa'iluhu wa la yuzammu tarikuhu. Yang bermaksud pada bahasa ialah mengajak kepada perkara yang penting ataupun perkara yang baik. Pada istilah bermaksud tuntutan syarak ke atas perbuatan mukallaf dengan tuntutan tidak pasti, di mana jika membuatnya akan mendapat pujian atau pahala, dan jika meninggalkannya tidak akan mendapat celaan atau dosa. Yang seterusnya ialah sirul al-mandub, iaitu sama seperti sirul wajib, yang mana bagaimana kita hendak mengetahui bahawa benda itu sunat ataupun tidak melalui dalil-dalil. Yang pertama ialah sirah at-talabu allati tadallu ala adamu al-ilzam, yang bermaksud tuntutan yang menunjukkan tuntutan tidak pasti,
Adapun lebih mudah ialah dengan kezahiran dalil itu sendiri. Mislu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawda'a yaumul jum'ah fabiha wa ni'mah wa man aitasala fal ghasalu afdal. Sebagai contoh mandi Jumaat. Hadis ini bermaksud barang siapa berwuduk di hari Jumaat maka itu baik. Namun barang siapa mandi ketika itu maka itu lebih afdal. Di dalam hadis ini telah pun jelas mengatakan bahawa mandi pada hari Jumaat hukumnya ialah sunat. Yang kedua ialah sirah al-amru iza iktarana biha ma yadullu ala iradah an-nadbu la ilzam. Yang bermaksud sirah amar secara ringkasnya ialah suruhan yang tidak mewajibkan. Mislu qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu iza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Yang mana faktubuh di sini merupakan fi'il amar yang menunjukkan bahawa penulisan hutang itu ialah sunat. Yang seterusnya tasmiyat al-mandub wa yusamma aidan bis-sunnah wa tatawwuq wal mustahab wal nafilah wal ihsan wal raibah, iaitu mandub juga disebut dengan nama lain iaitu nama-nama di atas. Al-mandub yanqasimu ila salasati anwa' wa sunnah muakkad wa sunnah khairu muakkad wa as-sunnah az-zaidah. Mandub ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu sunat muakkad, sunat khairu muakkad dan sunat zaidah. Yang pertama sunat muakkad, wahia as-sunnah allati lazim an-nabi ala adaiha walam yatarakahu ila nadiron. Yang bermaksud sunat yang Nabi selalu mengerjakannya dan jarang sekali baginda meninggalkannya. Mislu solat rak'ataini qabla salatu fardu al-fajar wal azan wal iqamah. Sebagai contoh solat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua ialah sunat ghairul muakkad. Hiya as-sunnah allati lam yudawimu an-nabi ala adaiha. Yang bermaksud amalan sunat yang Nabi tidak selalu buat. Mislu solat 4 rakaatin qabla salatul zuhri wa sawmu al-isnin wal khamis. Sebagai contoh solat 4 rakaat sebelum solat zuhur dan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Yang ketiga ialah as-sunnah az-zaidah. Wahia tadullu ala hasan at-ta'si wa mutabi'ah ar-rasul fi awaidihi. Yang bermaksud sesuatu amalan sunat yang mencontohi perbuatan atau adab Rasulullah. Mislu akaluhu wa syaribuhu. Sebagai contoh cara makan dan minum Rasulullah. Baiklah, tajuk seterusnya Al-Haram. Ta'rif, lughah, al-mamnu' wa istilahan huwa ma talaba asy-syari' al-kaffu an fi'lihi ala wajhi al-hatamu wal al-ilzam bihaitsu yazamu fa'iluhu wa yamdahu tarikuhu. Pada bahasa, al-mamnu' bermaksud larangan. Pada istilah, tuntutan syarak, larangan melakukan perbuatan dengan tuntutan yang pasti, di mana jika melakukannya akan dikeji dan jika meninggalkannya akan dipuji. Seterusnya, Sigul Al-Haram. Bagaimana untuk kita tahu dalil itu menunjukkan pengharaman sesuatu perbuatan? Okey, yang pertama, lafzu yadullu ala tahrim min zalika. Yang bermaksud lafaz yang menunjukkan pengharaman perbuatan itu sendiri. Sebagai contoh, lafaz al-harramah. Kaqauluhu ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum. Ayat ini menunjukkan pengharaman berkahwin dengan ibu sendiri. Seterusnya, nafi al-hallu. Kaqauluhu ta'ala, la yahillu mala umri'i muslim illa bitibi min nafsihi. Nafi al-hallu di sini seperti la yahillu. Ayat ini menunjukkan pengharaman untuk mengambil harta orang lain tanpa redha tuannya sendiri. Kedua, sighah an-nahi.
lam alif la. Seperti contoh wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu ayat yang an-nahi iaitu menjangankan dengan harfun lam alif la, seperti wala taqrabuz zina iaitu janganlah kamu dekati zina, yang membawa maksud kepada pengharaman zina. Baiklah, yang ketiga, sirah fi'il amri ad-dalu ala tarki, iaitu dalil yang menunjukkan suruhan untuk meninggal. Contoh ijtanibu ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ijtanibu di sini bermaksud jauhilah. Dalam ayat ini Allah menyuruh untuk kita menjauhkan diri daripada meminum arak, berjudi, menyembah berhala. Yang keempat, tartibul iqab ala fi'li syai', yang bermaksud dalil itu mempunyai akibat selepas daripada melakukan sesuatu perbuatan itu. Contoh, kaqauluhu ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, yang bermaksud pencuri lelaki dan pencuri perempuan itu, maka potonglah kedua-dua tangan mereka. Di sini kita lihat terdapat akibat selepas daripada melakukan sesuatu perbuatan itu, iaitu maka potonglah tangan mereka. Jadi di sini pengharaman kepada perbuatan mencuri. Baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu aqsamul haram, iaitu haram terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, haram li zatihi wa huwa ma haramuhu asy-syari' ibtida'un bima fihi min al-adrar wal mafasid kazina was sirqah, yang bermaksud untuk lebih mudah difahami iaitu sesuatu perkara yang diharamkan semenjak semula jadi, yang mana ia mengandungi kemudaratan dan kesan yang tidak baik, seperti mencuri dan merompak. Yang kedua iaitu haram li ghairihi huwa ma kana masyru'an fil asli isla dararun fihi wala mafsidah walakinnahu iktarana bima iktada tahrimuhu. Baiklah, haram li ghairihi ini bermaksud untuk lebih mudah, ia ialah sesuatu perkara yang pada asalnya adalah dibolehkan atau dituntut, namun selepas itu terdapat sesuatu sebab yang mengharamkannya. Sebagai contoh, al-bai'u waktu nida'u al-jum'ah fal-bai'u bizatihi mubahun walakin waqau'ihi waktu nida' ja'alun fihi mufsidah at-ta'wiqu an as-sa'i ila solah, yang bermaksud jual beli ketika sedang khutbah Jumaat, sedangkan jual beli itu dibolehkan, namun ia menjadi haram kerana dilakukan pada waktu yang salah. Hukum yang seterusnya ialah al-makruh. Ta'rifun huwa ma talabu asy-syari' minal mukallaf tarkuhu la ala wajhul hatamu wal al-ilzam. Hukmu al-makruh yamduhu tarikuhu wa yusabu wa la yazumu fa'iluhu, yang bermaksud tuntutan syarak ke atas mukallaf untuk meninggalkan perbuatan itu dengan tuntutan tidak pasti. Sesuatu perkara yang diberi pahala jika meninggalkannya dan tidak berdosa jika melakukannya. Baiklah, yang seterusnya sirah al-makruh. Baiklah, yang pertama sirah al-karahah, iaitu dalil yang menunjukkan Allah membenci sesuatu perbuatan itu. Al-karahah yang di sini bermaksud membenci. Sebagai contoh, mislu qauluhu alaihi salam innallah yakruhu lakum qila wa qala wa kasrah as-su'al wa ida'ah al-mal, yang bermaksud sesungguhnya Allah membenci kalian yang banyak berkata-kata itu dan ini dan banyak bertanya perkara-perkara yang tidak membawa manfaat. Ataupun contoh yang kedua, abghadu al-halal ilallah at-talaq, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah
at-talaq. Baiklah, yang kedua, as-sighu allati tadullu ala an-nahi wa qamat al-qarinah ala sarfuha min at-tahrim ila al-karahah. Yang bermaksud dalil yang mengandungi larangan dan juga disertai dengan bukti yang menunjukkan penukaran daripada pengharaman kepada hukum makruh. Sebagai contoh, mislu qawlihi ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Dan qarinah iaitu bukti penukaran daripada pengharaman kepada hukum makruh datang selepas sambungan daripada ayat itu sendiri. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubadalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Yang bermaksud, dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kamu dari kesalahan bertanyakan perkara-perkara itu yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Untuk penerangan lebih lanjut, Said Qutb ada berkata dalam Fizila Al-Quran, maksudnya ayat ini bermaksud, janganlah kamu bertanya mengenai perkara-perkara yang telah dimaafkan dan tidak difardukan oleh Allah atau tidak dihurai dan diperincikannya. Ini kerana supaya dengan keterangan secara umum itu, ia dapat memberi keluasan dan kemudahan seperti mana cara ia menyebut fardu haji atau sesuatu yang tidak sebutkannya sama sekali. Yang seterusnya, makruh. Makruh ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu makruh tahriman dan yang kedua makruh tanzihan. Baiklah, makruh tahrim ini untuk lebih mudah, ia sama dengan hukum haram, yakni dia membawa kepada dosa. Cuma dalil pengharaman makruh tahrim tidak berdasarkan dalil qat'i seperti haram. Haram berdasarkan dalil qat'i. Namun makruh tahrim berdasarkan dalil zanni. Adapun makruh tanzih tidak membawa kepada dosa. Namun perbuatan makruh itu dibenci dalam agama. Maka makruh tanzih ini termasuk juga dalam tegahan agama. Cuma ia tidaklah membawa kepada dosa seperti hukum haram atau makruh tahrim. Lihat di dalam jadual tersebut, di sisi Hanafi dipanggil makruh tahriman. Di sisi jumhur ulama dipanggil al-haram. Namun ada perbezaan di antara makruh tahrim dan haram. Seperti yang disebut awal tadi, makruh tahrim berdasarkan dalil zanni, manakala al-haram berdasarkan dalil qat'i. Dan juga di sisi Hanafi dipanggil makruh tanzih. Di sisi jumhur ulama dipanggil makruh. Jadi konklusinya di sini, perbezaan antara makruh tahrim dan makruh tanzih adalah makruh tahrim membawa kepada dosa, manakala makruh tanzih tidak berdosa. Baiklah, kita pergi kepada hukum yang terakhir, iaitu al-mubah. Ta'rif huwa ma khairu asy-syari' al-mukallaf baina fi'lihi wa tarkuhu biduna tarjih, bihaitsu la madahun wa la zammun alal fi'li wa tarak wa yuqalu lahu al-halal. Takrifnya yang bermaksud tuntutan syarak yang membolehkan mukallaf membuat pilihan sama ada
untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, di mana tidak mendapat pahala ataupun tidak mendapat dosa jika melakukan atau meninggalkannya. Dan juga dipanggil al-halal. Baiklah, yang seterusnya sigu al-mubah wa ta'rifu al-ibahah bi umur minha. Yang pertama, an-nas minasyari' bihilli syai'in, yang bermaksud dari dalil syarak yang menunjukkan perbuatan itu halal. Sebagai contoh, qauluhu ta'ala al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul lazina utul kitab hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Yang bermaksud, pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat-lazat serta baik-baik. Dan makanan sembelihan orang-orang yang diberikan kitab itu adalah halal bagi kamu. Dan makanan sembelihan kamu adalah halal bagi mereka. Yang kedua, an-nas minasyari' ala nafi al-ismi au al-junah au al-haraj, iaitu nas-nas yang menunjukkan nafi al-ismi iaitu tidak berdosa, atau al-junah atau al-haraj tidak bersalah. Baiklah, contoh famin nafi al-ismi yang tidak berdosa, qauluhu ta'ala innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Fala ismun alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Hukum ini dipanggil sebagai mubah li ghairihi kerana hukum ini hanya dilakukan pada waktu darurat dan ianya bukanlah harus pada asalnya seperti makan mayat ataupun khinzir, iaitu ianya haram di sisi syariat Islam. Namun disebabkan terdapat darurat, ia diharuskan. Yang seterusnya, wa min nafi al-junah. Qauluhu ta'ala, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa. Yang bermaksud, dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah. Yang bermaksud kat sini, hukum harus untuk seseorang itu memikirkan tentang perempuan yang ingin dipinangnya walaupun perempuan itu masih dalam iddah. Baiklah, yang seterusnya, wa min nafi al-haraj qauluhu ta'ala laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid harajun. Yang bermaksud, tidak ada salahnya bagi orang buta dan tidak ada salahnya bagi orang tempang dan tidak ada salahnya bagi orang sakit. Ayat ini ingin menyatakan bahawa tak ada salahnya bagi orang yang terdapat keuzuran untuk meninggalkan sesuatu perkara yang diwajibkan kepadanya. Okey, yang ketiga, at-ta'bir bisighah al-amru ma'a wujud al-qarinah as-sarafah anil wujud. Yang bermaksud, dalil yang mempunyai suruhan yang wujud bukti ataupun qarinah, penukaran daripada kewajipan ataupun pengharaman sesuatu hukum itu kepada hukum harus. Sebagai contoh, qauluhu ta'ala wa iza halaltum fastadu. Yang bermaksud, dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jawaz as-saidu ba'da at-tahallul minal ihram. Yang bermaksud, harus untuk kita berburu selepas kita
melakukan tahallul ketika ihram. Kan suatu ihram tidak dibenarkan untuk berburu. Namun selepas kita melaksanakan tahallul, kita diharuskan ataupun dibenarkan untuk berburu. Al-qarinah ya al-qaidah al-usuliyah bi anna al-amru ba'da tahrim yufidu al-ibahah, iaitu qarinah dengan kaedah asal dengan suruhan selepas pengharaman itu ialah hukumnya jatuh pada harus. Okey, yang terakhir dalil al-istishab wa huwa dalil ala ibaha al-asya' was-suku' asy-syari' anhuma lam yuridu dalil bitahrim wa yu'addu dalilan min adillah al-ahkam bima'na kullu al-asya' allati lam yuridu fiha dalil tahrim fahiya mubahah istinadan ila dalil al-istishab. Untuk yang keempat ini, secara mudahnya, dia menggunakan dalil istishab, iaitu yang bermaksud menggunakan sesuatu hukum yang tetap melalui dalil pada masa lalu sehingga ada dalil lain yang mengubahnya. فكل المأكولات والمشروبات والمقتنيات والتصريفات التي لم يرد فيها دليل بالتحريم مباحة. Makan dan minum kita selagi tak ada dalil yang mengharamkannya, hukumnya ialah harus. Dan yang terakhir, hukmu al-mubah la sawab fihi wala atab ala fi'lihi aw tarakuhu. Tidak diberi pahala mahupun tidak mendapat dosa jika kita lakukannya ataupun meninggalkannya. Walakin yusabu fa'il al-mubah bin niyah wal qasdu li hadis innama al-malu bin niyah. Tetapi kita tetap mendapat pahala jika kita melakukan perbuatan yang harus dengan niat yang baik. Seperti hadis innama al-malu bin niyah. Setiap amal itu disertai dengan niat.